بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, segala pujian bagi Allah SWT, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita telah bersaksi bahawa tiada ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan Rasulnya. Dan juga kita senantiasa diperingatkan, diwasiat, dipesan supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takwa, dan sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, pada malam ini sikit sebanyak hadis lah kan. Saya ditugas untuk baca hadis, khususnya dalam kitab Bahrul Mazi, kitab hadis Sahih Tirmizi. Jadi kitab Tirmizi ini, Sunan Tirmizi ini diterjemah dalam bahasa Melayu kita oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah. Dia tulis kitab ni tuan-tuan masa dia di Mesir. Syekh Idris ni dia lama di Mesir, dia kahwin dengan orang Arab Mesir dan dia meninggal pun di Mesir. Saya pergi Mesir tu, dia dah meninggal. Kitab ni baru dicetak, kitab Bahrul Mazi. Jadi hadisnya banyak lah tuan-tuan. Dia kata keseluruhan hadis Tirmizi ni berapa ribu, tak tahu kan. Diterjemah dan disyarahkan, diulaskan dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu lama, bahasa Melayu zaman datuk-datuk kita ada. Syekh Idris pun dia buat kamus Marbawi tu. Ingat-ingat saya dah ada. Saya masuk sekolah agama Arab tu tahun 63 kan, masuk sekolah. Kamus sudah ada. Kamus Arab Melayu yang pertama kan di tanah Melayu di Malaysia kan. Kamus Al-Marbawi ya. Jadi kitab ni barulah dicetak buat-buat. Dicetak di Mesir ni kan, walaupun bahasa Melayu dicetak dipercetakkan di Mesir. Jadi saya tengok banyaklah hadis-hadis kan, hadis yang sahih, yang hasan kan, dan sebagainya kan. Jadi pada malam ni insya-Allah tentang husnul khuluq. Husnul khuluq ni mana? Baik elok kelakuan dia, perangai dia, akhlak. Khuluq ni mana? Perangai. Akhlak tu banyak, khuluq ni satu. Kalau dia sabar itu perangai dia sabar kan? Kalau dia amanah itu perangai dia khuluq. Akhlak tu jamak, banyak kan. Akhlak ni banyak, sabarnya, amanahnya, menepati janjinya kan? Cakap benarnya, pemurahnya dan sebagainya kan. Itu makna akhlak. Jadi mana baik akhlaknya, tentang hadis-hadisnya banyak kan. Hadis malam ni sebuah hadis An Abi Darda anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in asqala fi mizanil mu'min yawm al-qiyamah min husnul khuluq wa inna allaha la yubghidul fahishal bazi. Hadis hasan dan sahih. Hasan lagi sahih. Hadis ni bukan hadis dhaif lah. Jadi sekarang ni saya tengok dalam internet banyak tu petikan hadis kan. Dia bukan nak petikan nak amal, hadis dhaif lah, dhaif jiddan.
hadis maudhu. Hadis maudhu tu bukan hadis lah, hadis direka-reka sebagai hadis. Jadi banyak dok petikai tu, bukan dia nak petikai nak suruh orang, ajak orang beramal, dia dok petikai hadis sebab dia mengaji, dia tahulah hadis-hadis tu kan, kedudukan hadis. Tapi kita bukan itu kan tujuan ilmu, kita nak beramal kan, kita nak nyabat ilmu kan, kita nak petikai kan dengan masyarakat. Hadis ni hadis dhaif, hadis dhaif jiddan, hadis marfu', hadis belarajah, tak ada hadis kan. Jadi tak ada kita nak menggalakkan orang supaya orang beramal dalam belarajah kan, berdakwah dalam belarajah, dia tu petikai. Jadi apa guna tuan-tuan? Kita belajar tinggi, ada PhD, nak petikai pendapat-pendapat ulama. Ada juga pendapat-pendapat ulama ni tak ada lah hadis kan. Imam Ghazali dia buat wudu kan, sapu leher ada, tapi dalam hadis tak ada kan. Wah, dia buat petikai tu, dia tahu. Sapu leher bid'ah kan, bid'ah masuk neraka. Jadi sebenarnya tak ada kan. Imam Ghazali ni ikut ijtihad dia. Last kali ni kita sapu leher 3 kali dan baca doa dia. Ada doa, Allahumma a'tiq raqabati minan nar. Ya Allah, lepaskanlah leher aku, diri aku daripada api neraka. Ya. Tapi dia ada petikai tu, Imam Ghazali tambahlah. Kalau ambil wudu ni ada, tapi itu sunat ya tuan-tuan. Kalau kita tak sapu pun tak puasa kan. Kalau kita sapu pun taklah batal wudu kita. Batal dah, sebab kita buat dah rukun wudu kan, daripada basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki kita pun. Jadi banyak saya tengok itu kan, habis masa. Bulan Rejab ni dia tidak ada puasa, dia sehari tak puasa. Sehari tak puasa bulan Rejab, kita kalau tak puasa sehari kan gila. Jadi itu rugi lah tuan-tuan kan, zaman akhir zaman dia untuk petikai hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu kan. Bukan palsu, tapi itu pendapat ulama tuan-tuan kan. Dia buat, ada seorang yang cerita dalam zaman di Baghdad. Jadi tak ingatlah Syekh Aban Hasan Basri ke apa. Dia kata hadis, orang tu kata orang tabi'in, dia kata aku tak pernah dengar daripada sahabat ini kata hadis. Tapi dia kata, dia mengaku aku buat kata hadis tu supaya nak galakkan orang. Dia dengan Tuhan supaya orang galakkan orang baca Quran, orang berpuasa, orang bersedekah kan. Dia memang kata tabi'in tu, ulama tu kan, Syekh, kami tak nak dengar kan daripada sahabat-sahabat Rasulullah kan, sebab dia orang tabi'in kan, bukan zaman sahabat, zaman tabi'in. Tak pernah kata ini hadis Rasulullah. Dia mengaku tak, aku buat tu, dia tak, aku kata supaya nak menggalakkan orang, nak targhib orang, nak bagi orang rajin buat ibadat kan? Kalau buat sedekah supaya orang tu tak kedekut kan? Kalau sembahyang sunat kan, supaya orang tu rajin sikit sembahyang sunat. Kelebihan fadilat, dia bukan tambah apa kan, dia buat hadis tentang fadail, kelebihan kita beramal, khususnya amalan sunat. Tapi yang wajib tak tambahan tuan. Para ulama kita dulu dia tak tambah bab wajib kan? Bab sembahyang fardu, bab puasa wajib. Jadi rugi kita tuan-tuan zaman ni tuan-tuan kan, kita dah petikai ustaz-ustaz kita lah, semasa dia mengaku ulama kan, dia petikai tentang hadis, tentang amalan-amalan yang kita insyaAllah dapat pahala, tentang baca Yasin kan. Yang baca Yasin tak boleh amalan jemaat, orang sakit, orang nak mati tak boleh baca Yasin ya. Jadi baca Yasin kan bukan baca lain, tak boleh, tak ada hadis kan. Jadi tuan-tuan, baik, dia kata perbincangannya masalah elok perangai, akhlak, menyampaikan kepada darjah yang tinggi di akhirat kan. Iaitu antaranya berat timbangan kita, mizan kita kan. Jadi tuan-tuan, kita ingat tuan-tuan, amalan kita ni akan ditimbang. Yang tak timbang tu sikit kan, yang tak timbang tu sure dah kan, masuk surga tanpa hisab. Tapi kebanyakan kena timbang kan. Dulu nak tengok
berat banyak mana kan, kebajikan ke kejahatan dia kan. Mana antaranya dia memberatkan timbangan orang-orang mukmin tadi pada hari kiamat ya, daripada elak perangainya. Itulah yang paling berat tuan-tuan kan. Dan Allah SWT tak suka, murkanya orang yang percakapan dia, percakapan itu daripada yang bercakap fahish, cakap yang tak elak, cakap yang lujah. Al-Bazi ni cakap yang mencarut-carut, cakap yang tak elak lah, yang kotor-kotor. Jadi Allah tak suka kan. Seseorang tu mulut dia bercakap benda yang lujah-lujah, yang mencarut-carut, yang tak elak kan. Dan yang seterusnya An Abi Darda, tentang husnul khuluq. Abi Darda ya, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min shay'in yudha'u fil mizan asfala min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis sawm was salat. Hadis Bukhari. Mana Nabi SAW bersabda, tiada ada suatu pun, mana suatu ni amalan ya tuan-tuan, kebajikan yang diletakkan di atas, di dalam atau di atas timbangan tadi lebih berat daripada elak perangai seseorang. Makna dia tu kalau dia orang yang cakap benar, percakapan benar dia tu tadi kan ditimbang. Kalau dia orang amanah, apa yang dia amanah ditimbang kan. Kalau dia sabar, sabar dia ada kan? Sabar ni ada tiga lah tuan-tuan. Yang pertama sabar ke atas segala bala kan. Orang tu ditimpa musibah dia sabar kan? Tak kira lah ada kematian kan, kehilangan harta kan, penyakit, sabar ke atas segala musibah bala. Yang kedua sabar menunaikan perintah Allah, benda-benda yang wajib. Banyak kan yang wajib dulu. Sabar tak kita nak menunaikan solat fardu dan puasa fardu, puasa wajib, zakat harta kita kalau cukup nisab dah, boleh tak kita buat kan. Dan yang ketiga sabar meninggalkan segala larangan Allah yang diharamkan, yang ditegah oleh Allah. Kita tinggal makan yang haram, buat perkara yang haram dan sebagainya kan. Sabar, tiga sabar. Sahabat yang tinggi itu sahabat di atas segala musibah lah kan, bersabarlah kan. Dan sesungguhnya bahawasanya yang punya makna tuan sahib ni orang yang memiliki elak perangai itu sampai dengan perangai yang elak tadi, darjat orang yang berpuasa. Dia sampai darjat orang yang berpuasa kan, as-sahib. Dan darjat orang yang solat, darjat dia ni sama dengan darjat orang yang berpuasa, orang yang banyak berpuasa, orang yang banyak solat kan? Di akhirat nanti kan? Itu kelebihannya kan. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa nar faqala al-famu wal faraj. Sahih Bukhari. Kandangnya daripada Abi Hurairah katanya ditanya oleh seorang Rasulullah SAW berkenaan dengan amalan yang amalan tadi yang menyebabkan seseorang tadi masuk syurga. Apakah amalan yang boleh seorang tadi dengan amalan itu dia masuk syurga? Dia dapat tiket dah katakan masuk syurga. Kalau senang nak dapat tiket syurga, tiket nak free nak masuk stadium pun kadang-kadang tak bagi kan, tak dapat pun nak masuk stadium. Ataupun bagi tiket bocor pergi makan free, pun saja. Semua nak kan dapat tiket. Ini pun apakah amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk syurga? Dengan amalan dia itu dia layak masuk syurga kan. Dia diberi tiket masuk syurga, ataupun dia dikira sebagai ahli syurga lah insyaAllah kan.
Jawab Nabi, maka sabda Nabi, taqwallah, takut pada Allah. Takut apa? Takwa tu, kalau tak ada takwa, tak susah nak masuk syurga kan. Walaupun dia Islam, dia dah muncul, tapi takwanya tak ada. Mana tak sembahyang, tahu tak? Nama Islam kan? Mak bapak, keturunannya Islam, tapi tak sembahyang. Bulan puasa tak puasa, tahu tak? Tak ada takwa lah. Tapi kalau dia betul-betul takwa pada Allah, dia sembahyang kan? Dia berpuasa, dia buat benda-benda yang wajib, dan sebab takwa dia kan? Mendorongkan dia untuk beramal tadi kan, beribadat. Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq, dan elak perangai. Perangai tak elak sembahyang pun jadi masalah ya. Puasa mana sembahyang tadi tidak boleh mendidik dia, melatih dia jadi baik. Jadi dia orang yang amanah, orang yang sabar kan? Dan sebagainya. Dan elak perangai, baik perangai dia kan. Dan ditanya lagi tentang amalan yang kebanyakan amalan. Biasanya amalan ni kalau orang tu buat, dia memang kena masuk neraka. Yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka, kenapa? Apakah amalan? Kalau orang tu buat, dia sah neraka kan. Kalau di dunia kan ditangkap boleh, bawa mahkamah memang kena penjara. Salah kan? Kena penjara, tak boleh dilepas kan. Faqala, maka sebenarnya al-famu, mulut. Yang menyebabkan orang masuk neraka banyak ni sebab mulut tu. Wal farad, dan kemaluan. Mulut dan kemaluan ni banyak. Tangan jarang kan, nak pergi sepak orang, nak tumbuk orang, nak pergi curi barang orang payah kan, tangan. Tapi mulut boleh, bila-bila pun boleh buat dosa, boleh jatuh dalam dosa kan. Dan kemaluan pun gitu kan. Kemaluan laki dan perempuan semua, kemaluan dia yang menyebabkan dia masuk neraka. Dia berzina dan sebagainya. Baik. Mana dia kata mulut ni kata yang utamanya menuturkan perkataan yang membawa pada kufur tu. Dia bercakap tu boleh jadi kufur, dia jatuh murtad kan? Kalau dulu kan sebab kehudu, dia kata nak makan sup, tangan pergi ke lantai, boleh tak kata itu? Buat tu. Bila dipotong tangan, dia kata tak ada dah orang nak kerja, habis kena potong. Haji kena potong ni semua, tak ada dah kita nak kerja. Tak boleh lah. Ni hukum Tuhan kan, tak ada dalam Quran tu potong tangan. Kalau orang tu mencuri, kalau rejam orang pula dah habis lah, lepas tu nak buat jalan tak. Banyaknya orang zina. Mana hukum Tuhan ni tak jadi apa. Batu nak buat jalan habis, buat rejam orang zina. Jadi semakin jalan hukum Tuhan, semakin banyak orang zina, habis batu. Tak boleh ada. Ini dia kata perkataan yang bawa kepada hukum. Maksud apa bila kafir? Kalau dia tak taubat, dia taubat, kata tak apa. Banyak kita dengar dekat saya apa ingat ish. Dia kamu kata itu. Kalau orang kafir tak apa, dia orang Islam. Kan? Kalau kabar sirah jangan nak jalan buat Islam, dia tak langkah banyak dah, tak pada mati lah. Banyak kita tak ada dibakar kan, tak habis. Tapi orang Islam kata ini tak ada. Tu perkataan yang buat pada kufur banyak lah kan. Ada juga elok kan, saya duduk dalam Mekah ni sebelum ni. Dia berkhaluat budak perempuan dengan orang lelaki Sabah, tapi Sabah tu bukan Islam. Kerja kan. Dia orang pergi sokong kan. Saya tak pergi orang tu sebab dia kata tak payah lah, kata-kata esok dah saya nak keluar dari Islam dan nak murtad. Bila dia murtad habis lah kan. Tak ada hukum lah. Tak payah lah dia kata saya nak murtad dah esok. Nak keluar daripada Islam, payah dengan Islam. Bila kita keluar, besok pun kita kat. Tak boleh, saya nak keluar Islam. Itu tak boleh kat tuan-tuan. Tak begitu. Jadi banyaklah kan, kalau kita tak kufur pun bawa pada dosa, mengubat, mencaci orang, menghina orang, memfitnah orang, semua kata.
boleh bawa orang kepada masuk neraka, kan? Dan kemaluan ni gitulah, kebanyakannya berzina lah kan orang tu dia berzina, dia sama ada dia ada isteri tak ada isteri dia berzina, mana zina ni dosa besar kan. Tentulah kalau dia dah bertobat, tak adalah hukum rejam di dunia, tak ada had, tak ada watannya, dia kena lah di akhirat, tuan-tuan. Takkan di dunia tak ada watan, tak ada rejam, di akhirat depan tak ada kan. Dia kenal lah kan, bunuh orang dunia, penjara-penjara buang kes, tak cukup bukti saksi tak ada. Dia memang bunuh kan, kawan dia dah tikam tu, dia tembak orang tu mati, dia bunuh kan? Bunuh dengan sengaja tambah. Dunia lepas tapi akhirat tak akan lepas. Lepas akhirat untuk di Tuhan dia lah. Ya, kamu lepas di dunia, akhirat tak lepas. Sebab Allah Maliki Yaumiddin, dia raja pemerintah pada hari kiamat, hari pembalasan. Semua dia nak bagi adil kan? Orang yang mati pun dia akan tuntut kepada ya Allah, dulu dia bunuh aku kan, tanpa sebab yang boleh dia bunuh lah, halal darah tu kan dia bunuh. Ya Allah dah tak apa bagi dia. Banyak dia mengaku kat tangan dia jadi saksi, ditulis dalam tulisan dia memang dia bunuh sekian-sekian hari, sekian-sekian jam. Kenal lah kan, takkan tak kenal. Kalau lepas di akhirat tuan, tak ada lah manusia ya, tak lepas di akhirat, walaupun di dunia lepas. Ataupun di dunia ni dia dizalimi, dia dituduh kan, dia tak buat, tapi dia kena hukum kan di dunia. Sebab tuduhan tu kuat, buktinya, saksinya, dia dipenjara kan, dia didenda kan. Di akhirat dia tuntut balik kan, ya Allah dulu aku tak salah kan, aku tak buat, tapi hakim jatuh hukum dia tak. Jadi Allah akan panggil orang yang dakwa dia tadi pula kan, kenapa kamu tuduh dia, kamu ni hakim tak boleh dia ikut hukum kan. Tapi orang yang menuduh dia, orang membawa dia ke mahkamah, Tuhan panggil dia. Sebab tu kan, jadi seorang pemikir tuan-tuan, saya tak ingat dulu di barat dia kata hari kiamat dia kena ada. Tak ada hari kiamat, manusia tak dapat keadilan. Itu yang Amerika duk bunuh di Iraq kan? Sekarang di Yaman kan, banyak orang-orang. Takkan lepas gitu ya, lepas gitu untung kan? Wangkit di Afghan banyak kan orang kampung dibunuh, diserang, dibom. Jadi tak lepas tuan kan. Kalau lepas untunglah manusia. Jadi Tuhan ini adil kan, dia ada hari kiamat tu untuk menghukum manusia dengan seadil-adil. Sebab di dunia ni tidak ada keadilan, tak sempurna keadaan. Ataupun balasan kan, kita buat baik kan tuan. Tuan-tuan dia datang ke masjid, dia sembahyang, dia puasa, dia bagi zakat, dia sedekah. Dapat apa lagi kan di dunia? Tak dapat banyak. Pergi umrah je kan, umrah apa kan, sembahyang berjemaah, sembahyang. Tak dapat banyak mana lagi di dunia. Di akhirat lah kamu. Dalam Quran Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan daripada api neraka di akhirat, zuhziha ni dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dia telah berjaya, beruntung. Itulah untung yang sebenarnya kan. Di dunia ni untung banyak mana kan. Untung sekejap betul okey, untung pun tak sebanyak mana kan. Tapi di akhirat untung seuntung-untungnya tuan-tuan. Kerana nikmat dia tak habis-habis dan tak mati. Itu dah lain. Kita di dunia 100 tahun ni, dekat 170, saya dapat 70, 80, 100 tu jauh lah kan. Sikit orang, kebanyakan 60, 70 kan. Kawan-kawan saya banyak dah mati tak. Kawan saya tanya, yang muda dah siapa? Yang semula jadi mosek, apa kerja. Dengar-dengar yang tak
Kawan kau dah mati, dia kata. Kalau dah orang dia kebal, tak ada. Dia muda dah dia, tapi meninggal dah tu. Walaupun kadang-kadang sehat, kita nampak sehat, hidup senang, tapi sampai masa meninggal. Baik, itu tentang hadis-hadis kan, tentang elak perangai. Tapi dalam bab tasawuf ni dipakai apa? Al-akhlak, akhlak ni perangai kan. Mahmudah ni yang terpuji, yang baik kan. Mana kalau dia buat tu orang puji dia, taklah mesti puji dia depan, tapi akhlak yang terpuji. Yang satu lagi akhlak mazmumah, yang dikeji, orang yang tak suka. Kalau kita tanya, dia menipu. Siapa yang nak puji kan dia tipu, dia tipu kita, dia berdaya, tak puji. Kalau mencuri kan, orang yang mencuri memang dia suka kan dapat benda orang, dapat curi. Tapi kalau kita pergi curi barang yang dia curi, dia marah dah. Dia kata celaka, aku susah nak curi, nak dapat dia hancuri pula duit aku. Dia marah kawan dia tu, bergaduh kan. Padahal duit curi, harta curi, tapi dia marah. Tak ada yang curi, aku nak dapat dia berapa lama dah lancar kan. Kan curi pula dia, padahal bukan barang dia, bukan milik dia kan, tapi dia marah. Itu dia kata akhlak yang tak baik, perangai yang tak baik. Baik, itu tuan-tuan sikit sebanyak kan. Kita dalam 15 minit kan. Sebenarnya hadis-hadis juga tuan-tuan berkenaan dengan amalan yang kita ni tuan-tuan. Kita banyak amalan ibadah. Fi kasratil turukil khair, banyaknya jalan-jalan kita nak buat baik. Nak buat baik ni banyak kan. Jalan-jalan yang kita lorong-lorong lagi kan, yang kita boleh buat baik. Qala Allah Ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman yang mana? Sesiapa, maka barang siapa, kita manusia, ya'mal beramal, melakukan amalan kan? Misqala zarrah, seberat zarrah. Zarrah ni kau jangan kita kan, zarrah bahasa Arab kan macam tu. Zarrah ni habuk. Habuk ni kan kita tak nampak. Kalau di rumah kita kan, kita tepuk dinding apa, dulu guru dah bantal, kita tepuk tu nampak ketebangan. Yang habuk-habuk di bantal kita, dia berlubang, kita nampak. Itu dipanggil zarrah. Debu lah kan, debu. Ada yang dia kata semut yang halus, semut yang halus, kecil lah semua kan. Siapa yang beramal seberat misbah zarrah, zarrah khairan, kebaikan, yarah, dia akan melihatnya amalan dia, diperlihatkan, mana tak luput daripada penglihatan dia kan? Ataupun ditulis lah tuan-tuan, ditulis dalam suratan amalan dia yang dia buat baik tu sebesar zarrah ya? Sikit sangat kan, kecil sangat. Kalau duit ni kita kira 1 sen kan, tak sampai 1 sen nilai, sikit lah. Rawa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Sabda Nabi SAW, setiap sendi kita kata, kita ada sendi kan, jari ni ada 3 sendi kan. Berapa sendi? Ni lengan sendi, siku sendi, bahu sendi. Mana setiap sendi kita, anggota kita kan, anggota kita ni ada sendi, ada sendi. Tak ada sendi tak ada gerakan. Setiap sendi daripada manusia tadi, di badan manusia tadi, sedekah alaihi, atasnya tak ada sedekah. Jadi sedekah tak.
Setiap seni itu jadi sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari yang terbit pada hari tadi matahari. Setiap hari lah kita boleh buat amalan, buat sedekah. Banyak sedekah. Mana pahala lah? Sedekah ni ada pahala lah kan. Sekurang-kurang satu pahala, satu hasanah 10. Satu kebaikan kan 10 pahala kan. Sedekah. Kata Nabi Hurairah, ta'dilu bainas naini sedekah. Engkau adil di antara dua orang tadi sedekah. Kalau orang tu bergaduh lah, kalau dia hakim kan dia nak jatuh hukumnya, dia hukum dengan adil. Kalau orang tu ada apa-apa masalah di antara dia dengan orang lain, dia berlaku adil, jadi sedekah. Kerana dia dapat pahala kan. Wa tu'inur rajula fi dabbatih, kamu tolong seseorang tadi nak naik kenderaannya. Zaman dulu tuan-tuan, dia ada kenderaan. Dabbah ni binatang, unta lah, unta, kuda, kaldel. Engkau tolong seorang dia nak naik, nak duduk di atas kenderaan dia tadi, binatang tunggangan dia tadi kan. Ataupun engkau angkat barang dia, tolong angkat barang naik atas apa? Binatang tadi. Binatang nak barang dia kan dia kena angkat. Cuma satu binatang tuan-tuan saya baca, dia boleh duduk. Kita tak barang, lepas tu dia bangun. Binatang lain tak boleh, dia kena berdiri. Kuda so dia duduk, dia tak boleh nak bangun. Kena dia berdiri, kita naik. Semua orang tu susah nak naik kuda. Tapi unta ni kelebihannya, dia duduk, kita naik, dia bangun. Kita naik. Allah jadinya. Hanya unta binatang. Mana engkau angkat barang orang tadi, naik atas kenderaan dia, atas binatang dia, ataupun entah angkat barang tadi, engkau angkat barang, engkau apa? Tolong dia naik kenderaan, atau engkau angkat barang dia naik atas binatang tu, binatang yang nak bawa tu, kenderaan dia tadi, sedekah. Jadi mana kita tolong orang lah. Sekarang ni tak ada unta kan, mana dia nak banyak barang. Contohlah kan saya rajin pindah, orang tak tolong satu lori tuan-tuan, tak habis hari. Kawan-kawan jiran-jiran main tolong. Kadang-kadang kita tak ada nak apa, anda mau tolong angkat barang naik talon, barang banyak. Dari Kedah main sini kan, selori itu pun banyak bagi tinggal kan. Beska buruk saya bagi benda-benda ni kita ambil. Almari yang boleh pakai tak pakai buat, angkat. Ataupun tolong orang tu naik tak kenderaan. Kalau kita kan, saya ada di hospital Shah Alam tu, dia tak larat, dia tak boleh jalan kan, keluar pada buat. Esok dia tak mau tolong saya buat dia. Dia makan kantin. Saya tak apa, dia saya tolong. Anak dia ambil depan. Dia balik muka, terima kasih. Tolong kan. Kata-kata, kelah buat. Tak tahu, bergaduh minta nak tolong. Anak dah seorang anak perempuan nak tolong bersama. Tak tahu tak ada, saya tolong. Tolong saya, anak dia mari naik kereta. Kita tolonglah kan Bapak. Mana kita tolong orang kan? Ni Nabi buat contoh, kita tolong orang tu naik atas kenderaan dia, ataupun tolong angkat barang dia, sedekah. Itu. Wal kalimatut thayyibah sedekah. Percakapan yang baik sedekah. Kita cakap baik, kita nasihat dia, kita apa-apa, kita cakap sedekah. Cakap jadi sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salat sedekah. Setiap langkah yang engkau berjalan, pergi sembahyang, pergi tempat sembahyang, masjid lah, sedekah. Setiap langkah tuan-tuan. Kalau jauh bagus lagi. Itu cerita zaman Nabi kan, sahabat yang duduk jauh ujung Madinah, nak pindah duduk dekat, ada tanah kosong. Nabi dengar, Nabi kata tak dekat. Nak dekat lagi kan senang kan. Tapi Nabi kata kamu duduk jauh, banyak jalan, lagi banyak kebaikan yang kamu dapat, sedekah yang dapat.
Setiap langkah orang tu berjalan pergi ke tempat sembahyang, kat masjid sedekah. Kalau kita naik kereta tak langkah jalan tuan-tuan. Naik motor, naik basikal, mana ada langkah? Kayu kan basikal, motor duduk kan. Oh, nak kira jalan. Setiap pusing roda ada kan. Roda berpusing kan, tak pusing tak sampai. Setiap dia kayuh tu, 2 kali kayuh banyak apa nak sampai. Kalau rumah dia 1,5 kilometer pada masa tarik masjid, banyak berpeluh kan. Gitulah kira kan tu lah. Jangan kata oh tak ada lah, tak ada lah hadis sebut. Tapi sunatnya orang dulu kan, kita datang ke masjid dia jalan kaki. Orang dulu ada unta kan, ada kuda, semua jalan kaki. Tak tahu lah nak tambah unta payah banyak ke apa semua kan, nanti hilang ke habis masjid kan. Jalan kaki kan selamat. Semua pakai unta kan pernah di masjid. Berak lah apa kecil. Tinggal unta kuda rumah jalan kaki. Yang boleh berjalan lah. Wa tumitul azza an tariq sadaqah, dan engkau buang, tumit dia alihkan kan? Hilangkan. Azza ni benda-benda yang menyakiti, benda-benda yang tak elok kan? Macam duri, batu, kayu, ranting kayu aja kita ni jalan-jalan kita tanam pokok tumbang. Masing-masing tengok kan, ada semasa dia patah balik, tak lalu jalan tu. Balik dah kan, cari gergaji, cari apa kan, potong bayar yang lalu kan. Kita menghilangkan benda yang menyakiti, yang mahal daripada jalan sedekah. Jadi mana ini perbuatan kita lah tuan-tuan. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dijadikan setiap manusia tadi, daripada anak Adam tadi kita ada kan, jadikan pada badannya 360 sendi kan. Nabi beritahu memang kan, bila dicek-cek kan, ada 360 sendi kan? Jari, tangan, pinggang, kaki, kepala ni ada sendi kan. 360 sendi dan banyak kan daripada kita. Mafsil ni mana sendi kan? Mana kata Nabi lagi, faman kabbara Allah, sesiapa yang bertakbir, wa hamadallah, dan dia memuji Allah. Kabar Allah ni dia takbir kan, Allah akbar kan. Wa hamadallah, dan dia memuji Allah dengan alhamdulillah. Azan tak? Terus lagi. Wa halalallah, dan dia bertahlil. Tahlil ni la ilaha illallah datang. Tahlil ni dia menyebut la ilaha. Wasabbahallah, dia bertasbih subhanallah. Wastaghfarallah, dia istighfar, astaghfirullah. Mana yang utamanya takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar. Dan dia membuangkan batu daripada jalan. Hajaran batu, ada batu kan, dia buang, dia alih kan. Ataupun duri kan ada kan, duri tadi paku lah kan, paku ke besi-besi yang tajam, duri. Ataupun tulang, ada tulang di jalan, ada tarik daripada jalan, dia buangkan, dia alihkan kan, batu, duri, tulang daripada jalan manusia. Ataupun dia menyuruh bima'ruf, dia suruh orang buat baik, ajak orang buat baik. Ajak buat baik dia susah kan, kita kena ajak orang. Jumpa orang, ajak orang pergi masjid, orang jemaah ya kan, pergi ajak orang datang masjid. Kita jiran-jiran kan datang. Saya ada jiran tu, saya tak ajak dia lah, tapi saya cepat-cepat pergi ke masjid. Dia lama-lama pun pergi, lama-lama dia pun pergi ya. Kali itu dia halang jalan saya kan, saya nak keluar kan, cukup. Kata saya tunggu Ustaz,
pakcik hang masuk tandas lah. Abang hang masuk tandas gitu. Tapi lama-lama dia pergi lah. Tak tahu lah macam mana. Kita tak ajak dengan cara ni, dengan amalan kita tu seolah kita ajak. Ataupun nahyin anil munkar, ataupun dia larang orang buat benda yang tak baik. Orang tu buat tak baik, dia larang. Maka sesungguhnya dengan anggota dia jalan dengan 360 sendi dia tadi kan dia gunakan, sesungguhnya dia berjalan pada hari itu dan dia telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Maksudnya dia berjalan dengan anggota dia tadi kan sendiri-sendirian 360 dan dia telah menjauhkan diri dia daripada api neraka dengan amalan-amalan tadi. Jadi tuan-tuan, amalan kita akan mudah. Dia boleh mengifaratkan dosa kita dan menjauhkan kita daripada api neraka. Dan nasihatnya daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, berbagi setiap orang kamu tadi dengan anggota sendi-sendi dia tadi kan, yang 30 ni. Dia berbagi tadi mana? Dia buat kerja lah tuan-tuan pada waktu pagi kan, yusbihun, dia berbagi dengan anggota tubuh badannya tadi kan, semuanya menjadi sedekah. Mana dengan anggota tangan dia, kaki dia tadi, semuanya jadi sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah. Jadi mana zikir-zikir tadi itu semuanya sedekah dah. Jadi kita dah tak buat kan, rugi lah. Kita buat subhanallah sekali dapat satu kebajikan. Dalam hadis lain Nabi kata, tidakkah boleh kamu buat amal kebajikan dalam sehari 1000? Ada sahabat dan mana kami nak larang buat Rasulullah 1000 kebajikan saja. Bukankah Nabi kata setiap tasbih itu satu kebajikan, setiap kali kamu kata subhanallah ada satu kebajikan kan? Sehingga kamu mengucap 100 kali subhanallah, pasti kamu dapat 1000 kebajikan. Sebab 110 kan, mana 100 kali subhanallah kita dapat 1000 kebajikan dalam sehari, dalam sepagi ataupun dalam semalam. Mudah kan? Tapi itu semuanya sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah, setiap tahlil la ilaha illallah sedekah, setiap takbir Allah akbar dia sedekah. Dan menyuruh dengan kebaikan sedekah. Ajak orang buat baik, sedekah. Kita tak ada apa kan, ajak orang buat baik, sedekah. Ajak orang pergi majlis ilmu. Ada kematian, dia kita pergi ziarah mati kan? Dapat kan? Orang mati, ada kawan mati kan? Sedekah. Dan melarang daripada mungkar, sedekah. Ada benda yang tak baik, benda yang mungkar kita nampak, kita mampu tegah je. Tegah ni tuan-tuan dengan 3 cara. Yang pertama dengan tangan, kita buang, kita ambil dengan tangan kita, dengan kuasa kalau kita mampu. Kalau tak mampu lagi dengan lidah, tegur lah, nasihat dengan lidah lah. Kalau tak mampu lagi dengan hati, hati pun boleh. Itu jangan kata memanglah boleh lah, nak buat lah. Tak boleh. Hati kita tak suka, kita tegak. Itulah selemah-lemah iman, tegak dengan hati. Hati tak suka, kalau boleh tak mau bagi dia buat kan. Kalau boleh tak mau bagi ada benda tu di kampung kita. Macam orang nak buat pesta lah, pesta tarik menari joget, kita tak suka, nak tegah tak boleh. Dia buat rumah dia dah sewa kan, dia dah jemput dah kumpulan joget. Kita hati lah kan? Kalau kita pergi pun kalau masa joget tak boleh makan kenduri dah tu. Kalau kenduri kan, kalau dia tak buat kenduri kahwin tak payah pergi lah. Hati kita tak suka, nak tegah tak boleh dah kan, sebab itu hak dia. Nak buat majlis maksiat tadi kan, pesta maksiat dia. Mencegah daripada mungkar ni sedekah. Nabi kata cukup semua tadi.
Wa yujzi'u ni cukup, memadai semua tadi tu. Tasbih, takbir, tahlil tadi, suruh buat baik, tegah daripada mungkar tadi, cukup semua benda-benda tadi, perkara tadi. Yarka'uhuma minat duha, cukup dia buat 2 rakaat duha. Itu dia. Nak khabar balik kan, kita tak ada nak tasbih, tak ada nak belajar orang kan maklum lah kan, sibuk dengan kerja, tak ada nak cegah lah. Ada ya benda yang kita tak baik kan, kawasan kita, kampung kita, taman kita, tapi kita tak mampu nak larang dia nak ni, nak cegah dia. Cukuplah Nabi kita semua tadi ni dengan 2 rakaat duha yang dia tunaikan, yang dia rokok. Cukup 2 rakaat duha ni dia boleh cover semua tadi ya. Kita yang tu pun tak ada buat kan, tak apa. Kalau kita tak mampu lah kan, kalau kita mampu berzikir banyak-banyak 100 ke 200 ke 1000 kan, kita boleh buat, tak apa. Tapi kalau kita tak buat, cukuplah kita sembahyang sunat duha 2 rakaat. Duha ni boleh 4 kan, boleh 6, boleh 8 ya kan duha. Witir sebelah kan. Kalau lebih dari itu sunat mutlak. Kalau lebih lagi sembahyang duha 8, dia boleh sembahyang, dia sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak boleh kan, banyak mana tak tahu kan. Dan setelah Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la tahkiranna minal ma'ruf, jangan kamu pandang lekeh benda yang baik. Benda baik ni banyak, dia jangan lekeh lah. Macam tu pun dia buat kan, lekeh. Kalau saya kan suka tanam pokok, orang nak ambil, saya tak ambil kan. Dia nak ambil, dia pisang ambil, dia nak ambil pokok ubat ambil kan. Dia suka tanam, makan tak boleh tu. Saya dah ambil. Ada orang India curi tu ambil. Dan kali saya tak minta kan, dia curi tebu nak semayang. Nak semayang yang tak curi mana boleh. Kita tak tahu, tak tahu kan tebu. Jadi itu pun jadi sedekah kan. Kita apa nak ambil pisang, nak ambil apa. Dulu masa apa? Masa tinggi orang minta petik, saya tak nak petik, saya tak ambil lah. Kata rumah apa selalu minta, orang tak ada ayah dia demam. Ambil lah. Ambil dia petik, nak buat ubat tinggi. Zaman tinggi tu kan. Zaman sekarang ni dia minta pula kalau bermuda, saya tak ambil lah, panjang lah, tinggi. Tak buat ubat, tak bagi duit, tak apa. Nak buat ubat. Kat Kedah tu dia semua racun. Dia tak, Ustaz, saya pun semua racun nak makan buah muda. Kalau tak apa tu pun saya pun nak ambil lah, nak makan lah. Ni saya baru semua racun, dan ambil sendiri lah kan? Jadi kita buat baik ni, itulah macam-macam. Jangan kita pandang hina, pandang lekeh daripada kebaikan sesuatu pun. Walaupun kata Nabi, kamu berjumpa dengan saudara kamu, dengan kawan ni, saudara ni sama ada hubungan adik-beradik ataupun kawan saudara sama Islam ni. Kita berjumpa kawan ni dengan muka yang pelik, muka yang manis. Kita jumpa kawan ni tak ada lah, nampak nak marah, garang, banyak dengki kan. Kita pun jaga lah. Tak, kita jumpa ada senyum, macam kau saya kata dia jumpa ada senyum. Walaupun kita jumpa kawan kita tu dengan muka yang manis, nak belanja dia tak ada duit kan, nak ajak belanja walau nak bayar duit kan, nak apa lagi. Itu Nabi kita jangan pandang lekeh. Kawan kita jumpa kita, dia dalam keadaan muka banyak, dalam senyum, dalam dia nampak dia suka dengan kita ya? Tak nampak nak marah kan. Memang ada hadis lain mengatakan, senyum engkau kepada saudara engkau itu sedekah. Habis tak ada senyum, ni senyum pun tak, sedekah pun tak ada apa. Mana kita senyum pada saudara kita tu sesama Islam kan, sama-sama kita duduk kan, adik-adik kita kan, kawan-kawan kita tu, no sedekah kan. Itu senyum dengan perempuan tu. Senyum dengan perempuan ni. Dia tak apa lah. Senyum. Kadang-kadang dia kata, Pak Ji ni senyum ni ada apa kan, Ustaz ni kan.
Pakcik dia senyum dah. Kita kalau kita keadaan muka maneh lah, tak ada nampak nak marah garang kat jalan, nampak benci kan. Karena kita biasa lah. Tak ada sekali kan, ingat nak buat baik hari tu. Saya balik daripada IT. Di satu bus stop, saya tak nak pergi ke mana. Tunggu suami katalah. Dia kata nak pergi, saya dapat lambat lah. Saya jom lah tempat kata tak dapat. Nak buat baik hari tu tak dapat. Balik kuliah. Dia kata tunggu suami sudah kita mendalam. Tak ada apa kan, tak ada nak sedekah lah, tak ada. Di kuliah tak ada lah, nasihat budak-budak. Hari ni apa kena buat baik ni kan? Slow kata tengah orang perempuan. Ada anak tak ada. Dia seorang lah, saya takut bah tak ada. Ya? Bah tak ada maklum lah kan. Bila nak ni dah pukul 5 ke. Saya kata nak pergi ke mana? Tunggu suami. Tunggu suami tu dah. Jadi itulah kan, kita jumpa orang ni, perempuan kan, kita jangan nampak garang satu macam macam ada dendam, jangan. Ya, kita biasa kan. Kalau dia tak tegur kita tegur dia. Ya. Kalau dia tak minta tolong, kalau boleh kan kita tak apa. Ada kan di mana ada orang Mesir kan? Ya, Mesir. Ya, tak ada hajat dengan dia. Apa yang aku boleh tolong? Apa yang saya boleh tolong? Kalau keluar kita ada benda orang Mesir. Ya, tak ada lagi hajat lagi dia. Ada lagi. Kita tak ada mahal. Fi ayyi hajah. Ada lagi dah benda. Dia takut kita beli terlupa. Kita tak ada apa dah. Dia kata afwan, minta maaf lah. Aku tak boleh tolong orang banyak tu ya. Aku boleh tolong. Afwan. Itu bahasa dia lah. Dia kata ada lagi hajat. Padahal kita dah bayar duit lah. Kita tak ada apa. Kita tak maaf lah. Kita tak afwan lah, minta maaf lah. Sekat tu yang aku boleh tolong kan. Kena hajat kan. Itu bahasa dia lah kan tuan. Dia tak ada lah kan ni apa. Nak ni kata apa. Dia tak kata hang ni beli barang sikit, beli orang banyak apa. Lama tak mari kata dia tak. Dia tanya apa lagi ada hajat. Fi ayyi hajat. Fi ayyi hajat. Ada lagi hajat. Apa lagi apa yang nak. Dia tak ada. Dia tak ada. Jadi itu tuan-tuan sikit sebanyak kan. Untuk malam ni mudah-mudahan lah. Kita ni kan tuan-tuan tak tahulah saya lah. Perjalanan kita ni hampir hujung lah tuan-tuan. Hujung lah kan. Nak sampai dah destinasi kan. Jadi kita kalau tak bersedia, kalau tak beringat kan, takut kita sampai hujung tu tak ada apa-apa. Sampai penamat, garis penamat kan. Garis penamat. Jadi kita kena beringat lah. Jangan katakan aku ni masih sihat, masih muda, aku tak ada penyakit. Jangan. Tak ada penyakit pun banyak. Ada seorang kawan di sama di Mesir dia. Hari itu dia pergi ziarah saya di UiTM Kedah. Saya banyak kuliah. Lambat keluar ada buat dia balik. Teman dia orang kawan. Tu dalam sebelum dia meninggal lagi. Umur dia masa tu dalam 40-an. Karena ya Allah kata baru ni saya pun tak ada nak jumpa dia. Dia pergi tunggu saya lah di bilik, rasa bilik besar, apa kena besar. Tapi saya terlambat keluar. Tanya-tanya dia tadi ada balik, nama dia Guna Hajar Al-Maut. Dia tak ada sakit apa. Masih dalam bentuk mengajar di Pulau di seberang peraya, jauh orang. Oh sana bakat. Anak tunggu kata, pondok sana bakat. Tapi itu tentang kita ni penghujung jalan mana kan. Kita ni tak tahu bila kan. Whistle penamat kita macam tu lah. Main bola kan, waktu tamahan kan. Walaupun tamat setengah jam kan, tak bisa ya. Main pray. Yang menang-menang kan. Yang dapat kau dapat, tak dapat kau dapat. Itu kita ni masa apa kalau main bola separuh kedua kan, separuh kedua pun hujung. Bukan awal banyak kan. Kalau kedua tu dah masuk minit yang ke-75 15 minit kan. Kita rahat 3 minit 5 minit. Kejap tetap read bunyi whistle bell. Tak boleh apa-apa. Kita pun gitu tuan-tuan. Kalau kapal terbang pula dah dekat lah. Dah dia apa, bagi tahu kita nak landing lah dalam 5 minit. Saya pergi umrah
Dia bagi nasi, kita pula puasa. Nak makan jangan dah lah. Makan di bawah. Sebab masalah ini masuk waktu. Tidak. Kita puasa ikut waktu sini kan. Tak mau berjalan. 7 jam lah. Buat apa? Puasa. Turun-turun tu di bawah. Makan. Dia bagi nasi. Mana kita ni waktu dah hujung. Waktu kecederaan. Jadi kalau kita tak bersedia, tak, ataupun tak semua orang main bola, maka saya nak tengok bola, saya mengenai masa tu dia bola saja. Kalau dia seri, dia nak ambil gol satu orang. Kalau dia kalah pun, dia nak push satu gol lagi. Kalah 1-0 kan, 2-1. Bagi seri, dapat mata kan. Kalau tidak, tak ada kalah. Ulun suruh tengok mata tu. Bila free kan, kita pun contoh kita. Jangan kita sedarkan dah relay, aku tak apa lagi. Dulu seorang dia jalan empang apa nama. Saya jumpa dia sembang masalah pen. Dia pun beli pen, saya pun pakai pen. Kita kenal nak pen, tak ada aman saya. Saya tu saya pen ni tak ada motor sendiri. Lepas tu dengar apa hari itu dia Hamzah baru dengar. Dah meninggal. Ya Allah. Baru saya bang sebut seminggu di kedai komen depan. Tak meninggal. Tak ada sakit pun kan. Hamzah jalan empang. Jantung. Tapi dia kata tidak, saya sehat, saya ada rasa sehat, saya sehat. Memang kita rasa sehat. Tapi itu ajal. Buat saudara saya di Kedah, kawannya sembang di kampungnya sembang. Dia masuk di meninggal dalam kodok. Kawan yang sembang tak percaya dah. Tadi aku duduk sembang aja, minum kopi aja. Meninggal. Tak ada sakit. Adalah dia darah tinggi kan. Cuma katanya dia makan ubat banyak darah rendah. Tidur-tidur tu. Darah tinggi. Darah rendah sangat. Tapi tak cakap dia terlalu makan ubat kan, tak bagi darah tinggi. Jadi darah rendah sangat. Tidur-tidur tu. Lepas mak saya mati kan, ada ibu. Umur baru dalam 60-an. Ajar ni kan. Itulah tak Allah Alam. Aku lupa li hadza wa astaghfirullah li wa lakum Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. اللهم اجعل جمعنا هذا تقربنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور واجعلنا من الدنيا وعذاب الاخره اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره وشر الدنيا اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والمحن والشدائد والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلادنا هذا خاصه بلاد المسلمين برحمتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله